الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى النبي الكريم والصحابة الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Tuan-tuan Haji Pemanajah, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada pagi ini dan kita masih lagi membicarakan buku Faraid, permasalahan dan jawapannya. Sampai muka apa tuan-tuan? 8. Kita sampai pada muka surat 8. Masih lagi membicarakan dalil tentang pensyariatan faraid. Firmanullah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Nisa ayat ke-12. Ayat tentang faraid ada 4. Ayat ke-7, ayat ke-11, 12 dan 174, 76 daripada surah An-Nisa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakn. Dan bagi kamu, yakni suami-suami, nisfu ma taraka azwajukum, 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. Illam yakun lahunna walad, jika mereka tidak mempunyai zuriat. Fa in kana lahunna waladun, tapi jika mereka mempunyai zuriat ataupun anak, falakumur rubu'u mimma tarakn, maka kamu, yakni suami-suami, akan beroleh 1/4 daripada harta yang mereka tinggalkan. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagi suami-suami yang berada depan ni, kalau isteri kita mati, 2 kadar itulah yang kita akan dapat dari sudut faraid. Sama ada separuh sebab tidak ada zuriat. Kita nikah dengan dia lama memang tak ada zuriat sampailah dia mati. Ataupun kita nikah dengan janda ataupun balu, memang dia tak ada zuriat juga dan dia mati. Maka suami akan dapat separuh daripada harta dia. Tapi jika sebaliknya, si mati itu ada zuriat, sama ada zuriat tu daripada kita ataupun daripada suami sebelumnya, maka kita, suami baru tu akan dapat 1/4 kalau isteri tu mati. Pernah terjadi di Gopeng, seorang cikgu tanya pada saya tentang situasi ayah dia. Ayah dia kahwin dengan seorang anak dara. Tapi anak dara tak berapa nak muda lah dah. Jadi, bila macam tu, ayah dia, maksudnya ayah dia duda lah kematian mak dia, cikgu ni cerita. Jadi ayah dia kahwin lain. Kahwin lain tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Jangan pula anak-anak halang ayah mak nak kahwin lain. Cukup-cukuplah mak ingat pada Allah lah. Kahwin pun ingat pada Allah juga tuan-tuan. Yang kata tak kahwin, kalau kahwin ni gatal tak, istilah tu tak boleh kita gunakan. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari kata, aku malu nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan aku bujang, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi tuan-tuan, kahwinlah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, cikgu ni kata, ayah dia kahwin dengan anak dara tua lah. Bila kahwin, tak ada zuriat. Kemudian, isteri, ibu tiri cikgu ni pun mati. Dia pun mati. Bila mati tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, berapa dapat kepada ayah cikgu ni? Separuh dia akan dapat. Bila separuh dapat tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, adik-beradik isteri itu tak setuju. Dia kata baru nikah 3 tahun, tiba-tiba dapat separuh harta. Mana boleh? Oh, dia pula khabar, mana boleh? Allah Subhanahu Wa Taala khabar, boleh. Mu akan dapat separuh. Tak kira kamu kahwin baru seminit, baru akad nikah tadi, tiba buka langsir tengok isteri comel telajak, mati.
suami handsome telacak, mati isteri tu, separuh suami akan dapat. Separuh dapat, tuan-tuan mati Allah. Sebab asas kepada perkahwinan, asas kepada pewarisan suami isteri, iaitu akad nikah. Bukan bersetubuh. Akad nikah tu adalah asas kepada untuk melayakkan seseorang menerima pewarisan. Itu betul. Walaupun kita tak sentuh suami, tak sentuh isteri lagi, maka kalau mati, maka dapatlah keadaan. Maka bila macam tu, balah nak. Bila balah punya balah tak ada nak bagi harta, mati pula ayah tu. Ayah pula mati. Bayangkan suami pun depa halang daripada dapat pusaka. Bila mati ayah ni, hak 1/2 tu akan diwarisi pula oleh anak-anak dia. Balah pula. Dia kata koma ni pendatang pula, tuan-tuan. Jadi banyak benda dia buat. Dia lari daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Maka faraid datang untuk membetulkan situasi ni. Kalau kamu rasa tak betul, tapi kamu kena ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu berselisih faham, kembali kepada Allah dan Rasul. Allah yakni Al-Quran, Ar-Rasul yang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang tak tahu selesai ke tak lagi. Tak. Satu-satu dia jadi isu. Makcik dia tu ada rumah, separuh patutnya milik suami dia lah. Tak dapat. Ada tanah, patut dapat separuh. Tak dapat. Saya kata lawan untuk Allah SWT. Maknanya ada hak. Tapi lawan jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai berbalah kuat sangat. Tapi isu perbalahan ahli waris dalam bab pusaka ni memang sangat ketara lah. Khususnya di mana saja. Bukan di Malaysia aja, di Indonesia pun macam tu. Di Brunei pun ada orang telefon tanya tentang ni, sama je. Bila mana tidak ada ilmu dan tidak ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya mereka tolak tepi belakang. Baik, jadi jelas kepada suami-suami sekalian, kalau isteri meninggal dunia, suami akan dapat 1/2 atau 1/4. Tapi majoriti depan saya ni 1/4 dia akan dapat. Majoriti sebab ada anak, ada zuriat. Baik. Tapi kalau ditanya siapa yang nak mati dulu, agak-agak siapa nak mati dulu? Tak ada siapa nak mati dulu sebab amalan tak cukup dan sebagainya. Tapi kalau Allah takdirkan kematian salah seorang daripadanya, maka itulah kadar yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Tidak termasuk tuntutan harta sepencarian. Suami pun boleh menuntut harta sepencarian kalau nikah dengan seorang yang kaya. Ataupun memang tak kaya tapi ada harta bersama. Suami boleh menuntut, pergi ke mahkamah syariah, menuntut harta sepencarian tersebut. Bukan isteri je boleh tuntut, suami pun boleh tuntut. Min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. Tu Allah SWT sebut, nak bagi faraid ini, selesaikan hutang, selesaikan wasiat. Saya dah sebut sebelum ni, kenapa Allah dahulukan sebutan wasiat sebelum hutang, tapi dalam pelaksanaan pewarisan pusaka, hutang dulu baru wasiat. Kata almarhum Syekh Ali As-Sabuni, sebab Allah Subhanahu Wa Taala menitik beratkan kepada kita isu wasiat. Jangan main-main. Kalau hutang ada orang tuntut, tapi wasiat siapa nak tuntut? Dia wasiatkan sebelum dia mati, tolong infakkan kepada Masjid Muttaqin 2,000 contoh. Imam tak tahu, pengurusi tak tahu, bendahari lagi tak tahu. Kecuali dibagi tahu, tu pun kita malu nak pergi minta. Anak-anak tahu, maka anak-anak kalau tak buat, dosa anak-anak. 2,000. Mak ayah tak berdosa. Anak-anak yang berdosa tidak melaksanakan wasiat tersebut. Habis tentang pewarisan suami-suami yang dirahmati Allah sekalian. Kita pergi pula kepada pewarisan isteri-isteri. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Dan bagi mereka isteri-isteri pula 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai zuriat ataupun anak. Isteri tingkatan pertama dia akan dapat 1/4. Kalau suami meninggal tak ada zuriat, sama ada zuriat daripada dia ataupun zuriat daripada isteri yang lain, tak ada zuriat. Baik. Fa in kana lakum waladun, tetapi kalau kamu mempunyai zuriat ataupun anak, falahunna sumunu, maka bagi isteri-isteri mendapat 1/8 mimma taraktum, daripada apa yang kamu tinggalkan. Kalau suami tadi 1/2 dan 1/4,
Bagi isteri pula 1/4 dan 1/8. Itu kadar yang syarak telah tetapkan kepada kita. Oh, sikit Ustaz, sikit tak cukup saya ni, 1/8 tak cukup. Tak tahu nak cakap lah kalau tak cukup tu. Nak sebutnya, itu kadar yang syarak tetapkan. Biasanya 1/8 ni, sebab kita ada zuriat lah. Zuriat tu yang akan jaga kita. Zuriat tu akan jaga kita. Hatta kalau zuriat tu kecil sekalipun, tuan-tuan menteri Allah, kita jaga dia sebagai anak yatim. Apa hak yang dia ada tu kita boleh makan juga. Cuma bukan makan untuk berfoya-foya. Makan bersekali dengan dia. Sebab kita ibu dia. Dan kita pula menjaga dia. Maka dibenarkan syarak untuk kita menggunakan harta anak yatim tersebut dengan kadar yang baik. Jangan pula kita guna harta anak yatim untuk mengauk keuntungan. Jangan buat gitu. Tak baik. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Sekali lagi Allah ulang, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Jadi isteri ini termasuk kalau isteri yang ramai, 2 orang isteri, 3 orang isteri, 4 isteri, tetap dengan kadar yang sama. Kalau si mati itu memang tak ada zuriat, daripada mana-mana isteri 4 orang ni tak ada zuriat, maka setiap isteri itu akan berkongsi 1/4 daripada harta yang suami dia tinggalkan. Kalau ada zuriat, contoh nikah 4 orang. Isteri pertama tak ada, kedua tak ada, ketiga tak ada, keempat baru nikah setahun, kembar 4 orang dapat. Semua akan dapat 1/8. Terkejut suami, dia kata, ingat aku ni tak ada potensi dapat jadi ayah. Rupanya ada, 4 orang sekali. Mati ayah tersebut, maka 4 orang isteri berkongsi 1/8. Jangan pula dia marah, Mika lah ni, beranak apa hal, dia kata. Dah kita dapat 1/8 ni. Itu rezeki lah, rezeki. Faham tak? Tu gitu. Jadi, fahamlah kita sebagai isteri. Itu tidak termasuk tuntutan harta sepencarian. Wajib ke tuntut? Tak wajib. Tapi kalau rasa nak banyak, pergilah tuntut. Rasa nak banyak sikit, dapat, pergilah tuntut. Tapi kalau dah ada anak, kita pun harta pun dah banyak, pencen tak habis-habis nak makan. Tak, bonus lagi orang bagi, peruntukan lagi, macam-macam dapat. Tak payahlah. Memadailah tuan-tuan menteri Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dapat itu. Tapi boleh kita tuntut, tak jadi masalah. Habis tentang pewarisan suami dan isteri. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aksara min dhalika fahum syuraka'u fi as-sulus. Tuan tulis kat sini, ini pewarisan adik-beradik seibu. Ayat ni khusus untuk adik-beradik seibu saja. Ibu sama, bapa lain-lain. Yang mati siapa? Yang mati itu adik-beradik, bukan mak bapak yang mati. Isu sekarang, yang mati itu adik-beradik kita mati. Macam saya ada 7 adik-beradik, termasuk saya 7 orang. Ini adik-beradik kandung, syaqiq nama dia. Kalau ayah saya ada kahwin lain dan dia ada zuriat, adik-beradik itu kita panggil akhun li'ab, sebapak. Mak saya kahwin lain, contohlah. Atau seorang tu mak dia kahwin lain. Lepas ayah dia mati, mak dia kahwin lain, mak dia dapat anak. Yang tu dipanggil saudara seibu. Yang mati sekarang ni bukan bapa ataupun ibu. Yang mati itu adik-beradik dia yang mati. Nampak? Yang beradik itu adik-beradik dia yang mati. Maka Allah kata, dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak atau bapa. Mereka ini yang tidak ada anak atau bapa, kita panggil istilah dia kalalah. Istilah dia kalalah. Kalalatun. Kalalah. Ni, kalalah maksudnya orang yang tidak ada anak-anak, tidak ada mak bapak. Dia cuma ada adik-beradik. Kita panggil dia kalalah. Sama ada dia kahwin ataupun tak kahwin, dia tidak ada zuriat, dia tidak ada mak bapak, kita panggil dia apa? Kalalah. Kalalah. Wa in kana rajulun yurasu kalalah tadi tu Allah sebut tu. Baik. Maka kata dia, ada meninggalkan seorang saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya atau salah satunya akan mendapat 1/6. Maksudnya apa? Kalau seorang tu meninggal dunia, dia ada seorang je adik-beradik seibu. Kandung tak ada, sebab apa tak ada seibu seorang. Tak kira laki-laki ataupun perempuan, asalkan dia seorang, maka dia akan dapat 1/6. Tak kira laki, tak kira perempuan. Syaratnya seorang. Baik.
Cuma perbezaan tentang pewarisan si ibu ni, dia ada beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Ada syarat ni, adik-beradik si ibu akan dapat. Tak ada syarat ni, adik-beradik si ibu akan dapat. Yang pertama, mesti, tuan-tuan boleh tulis tak? Mesti tidak ada asal bagi si mati. Tak ada yang ngilu ke? Bunyi tak ada. Asal si mati. Tak nampak kan? Tiada bentang pula. Tiada asal bagi si mati. Tiada asal bagi si mati. Asal ni maksudnya apa? Ayah dan ke atas. Ayah, datuk dan sebagainya. Tiada, syarat itu ada. Dua syarat je. Tiada zuriat bagi si mati. Dua je syarat dia untuk melayakkan adik-beradik si ibu dapat. Yang pertama, tidak ada asal bagi si mati. Yang kedua, tidak ada zuriat bagi si mati. Maka kalau ada dua syarat ni, si ibu takkan dapat. Tapi kalau tak ada syarat ni, tak ada ke ada? Kalau tak ada ni, dia tak ada ayah, tak ada anak, maka automatically ibu, saudara si ibu tadi akan dapat. Maka itu keadaan dia. Macam mana ustaz kalau kat situ ada abang kandung, adik-beradik kandung ataupun adik-beradik sebapa? Tak bagi efek langsung. Tetap si ibu akan dapat. Tak bagi efek. Tapi kalau kandung sebapa seibu ada, bapa takkan dapat. Kandung dan seibu saja akan dapat. Itu perbezaan dia. Ada orang kata tak puas hati. Kenapa sebapa tak dapat? Kenapa seibu dapat? Itu ketentuan yang Allah telah tetapkan. Apa jawapan dia? Nombor satu, sebab seibu ni kita panggil ashabul furud. Golongan waris yang Allah syarak tetapkan kadar dia. Adapun kandung dan sebapa lelaki, dia kita sebut sebagai ashab ataupun golongan-golongan yang mendapat secara asabah. Asabah ni apa dia? Ambil semua ataupun ambil baki. Itu sebab dia. Tetapi bila mana bertembung kandung dengan sebapa, dua-dua ni asabah, diutamakan yang utama. Kandung saya dapat, sebapa tak dapat. Itu istilah dia. Kita akan bertemu dengan persoalan-persoalan nanti. Moga lebih memahami insya-Allah. Baik. Kalau pula mereka saudara-saudara yang seibu itu lebih daripada seorang, tak kira laki-laki ataupun perempuan, ataupun bercampur laki perempuan, maka mereka bersekutu pada 1/3 dengan mendapat sama banyak laki-laki dengan perempuan. Ini ulama syarah. Dalam kurungan tu, ulama yang tafsirkan. Itu sebab Al-Quran tak boleh tafsir ikut kepala kita sendiri. Kan tengah viral isu antara ikut hadis dengan ikut ulama. Mana lagi betul? Betul Allah SWT. Orang kata ikut hadis lah. Tak. Ikut ulama lah. Sebab ulama menafsirkan hadis. Kalau kita ikut hadis secara literal gitu, kita akan sesat macam Allah SWT. Sebab kita tak faham. Kecuali kita juga ulama atau lain. Itu kena ikut ulama. Baik. Dalam isu ni kata ulama, saudara seibu ni, kalau dia ramai, bercampur laki dan perempuan, mereka akan dapat 1/3. Dan kadar dia sama je. Kalau laki RM1, perempuan pun RM1 akan dapat. Itu saja keistimewaan bagi seibu ni. Dan ada juga ulama mengatakan kenapa seibu ni dapat? Kemungkinan Allahu alam disebabkan meraihkan anak tidak sah taraf. Supaya tidak dipinggirkan mereka. Anak tidak sah taraf ataupun itu istilah yang lembut. Istilah yang kasar, anak zina. Anak tidak sah taraf ni hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh mewarisi daripada siapa? Daripada mak dia, walaupun dia tidak sah taraf. Sebab dinisbahkan anak tidak sah taraf kepada ibu, bukan kepada bapa. Jadi kalau ada anak, contohnya zaman jahiliyah, dia berzina dulu, jahil, tak ada agama, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berzina macam baru ni. Di mana? Terengganu ke mana? Umur 15 tahun, lahir anak, dia bunuhnya anak dia tu. Katanya dirogol oleh pemuda umur 20 tahun. Dekat Malaysia kita ni, kalau suka sama suka, tapi bawah umur, dicas rogol tuan-tuan, macam Allah SWT. Cas rogol. Walaupun suka sama suka. Wallahu a'lam, kita tak nak isu itu. Cuma kita nak khabar tuan-tuan, Allah SWT sekalian, kalau anak tu hidup, sampai besar anak tu hidup, dan budak perempuan ni pun bertaubat kepada Allah SWT,
Dan dia kahwin pula, bila kahwin dapat anak. Maka anak sah tu dengan anak yang tidak sah itu kita panggil adik-beradik seibu, tuan-tuan. Adik-beradik seibu. Dia boleh mewarisi antara satu sama lain. Tapi kalau bapa tu tak dapat. Daripada bapa tak dapat. Sebab itu hanya genetik saja, tapi dari sudut syarak tidak iktiraf bapa genetik macam tu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah ulang lagi, dan sesudah dibayarkan hutangnya, wasiat-wasiat tersebut, sesudah dibayarkan hutang, wasiat-wasiat tersebut yang tidak mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ingat nak bagi wasiat jangan sampai memudaratkan orang. Ghaira mudar, wasiat tersebut tidak memudaratkan kepada waris-waris. Tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan daripada Allah. Ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha penyabar. Ini dalam situasi adik-beradik seibu. Khas Allah buat satu ayat tentang seibu saja. Siapa yang mati? Yang mati itu adalah adik-beradik. Kalau bapa yang mati, tak akan muncul perkataan sebapa, seibu, tak ada. Contoh, ada seorang selalu tanya kan, Ustaz, dia kata ayah saya mati. Ayah mati. Saya ada 7 adik-beradik kandung. Adik-beradik kandung. Okey, kandung. Saya ada 7 adik-beradik sebapa. Contoh. Perkataan ni salah ni, tuan. Sebab yang mati ni ayah, bapa dia. Mana ada istilah sebapa? Sebab bin dia, bin mamat, semua 7 ni, bin mamat, ni pun bin mamat. Mana 14 anak semua. Terus begitu. Tapi kalau yang mati tu contoh, adik-beradik dia yang mati. Baru kita panggil ada sebapa, ada seibu dan sebagainya. Banyak orang tanya dia. Dia tak berapa nak clear tentang adik-beradik ni. Baik. Kenapa Allah bagi juga ke adik-beradik? Sebab ada kelebihan. Satu, ukhuwah. Yang kedua, sebab adik-beradik ni sebagai pembantu kita di kala susah. Walaupun ramai yang tak bantu pun. Tapi ghalibnya, kebiasaannya adik-beradik ni membantu. Duduk pun tak betul. Ya, baik. Habis tentang adik-beradik seibu. Kita pergi pula kepada adik-beradik kandung dan sebapa atau sebapa. Ayat 176 ni khusus untuk adik-beradik kandung dan sebapa saja. Tu hebatnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam bab ni. Firmanullah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 176. Yastaftunaka, mereka orang Islam minta kepadamu tentang fatwa kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulillah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu yuftikum fil kalalah. Allah memberi fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah. Apa dia kalalah tadi? Dalam istilah Arabnya kita panggil macam ni. Man, siapa-siapa dah tak ada walid, walidalahu wala walad. Sesiapa yang tiada mak bapak baginya dan tiada anak, itu panggil kalalah. Ni kalalah. Macam tu. Baik. Iaitu jika seorang yang mati tiada mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan. Di sini dalam kurungan kandung atau sebapa. Kandung atau sebapa. Dia tidak ada mak ayah, dia tidak ada zuriat, tapi dia ada kakak kandung seorang. Contoh. Maka kata Allah, berapa dapat? Maka bagi saudara perempuan itu 1/2 apa yang dia tinggalkan. Baik. Fatimah mati. Dia ada kakak kandung seorang ataupun adik perempuan kandung seorang. Maka adik ataupun kakak itu akan dapat berapa? Nisfu, separuh. Separuh. Ustaz, macam mana pula kalau kandung ada, sebapa pun ada? Kandung ada, sebapa pun ada. Adik-beradik kandung perempuan seorang, adik-beradik sebapa seorang. Maka yang akan dapat 1/2 hanya kandung saja akan dapat 1/2. Dan sebapa tu dapat juga? Dapat. Sebab mereka ni kita panggil ashabul furud. Dia perbeza. Kalau lelaki, adik-beradik kandung lelaki, adik-beradik sebapa lelaki-lelaki, dia ni kita panggil ahli asabah. Dapat semua ataupun dapat baki. Adik-beradik kandung perempuan, sebapa ataupun kandung, kalau perempuan, mereka akan dapat dengan 2 kategori.
Iaitu satu ashabul furud, kadar yang syarak telah tetapkan. Satu lagi dia boleh dapat secara asabah juga. Itu keistimewaan perempuan. Kalau orang kata perempuan ni diskriminasi, itu menipulah tuan-tuan mati Allah. Sebab perempuan dapat banyak. Dapat banyak. Kalau kita mengaji faraid ni, perempuan ni kadang-kadang bukan setakat maksimum 2/3. 100% dia boleh dapat. Cuma tak dikuat-kuasakan dekat Malaysia. Kalau buat gaya Cina orang perempuan, mati Allah SWT banyak dapat. Kadang. Kemudian Allah kata lagi, wa huwa yarisuha illam yakun laha walad, dan ia pula iaitu saudara laki-laki itu mewarisi semua harta saudara perempuannya jika saudara perempuannya itu tidak mempunyai anak. Itu bukti tentang asabah. Kalau seorang tu mati, dia tidak ada zuriat. Dia ada adik-beradik, seorang laki-laki contoh, ataupun 4 orang laki-laki. 4 orang yang akan dapat semua harta dia. Gitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni ada orang tanya saya, tanya syur adik-beradik. Ramai juga 2-3 hari ni ramai tanya bab adik-beradik. Mati tak ada zuriat, ada adik-beradik. Berapa dapat? Yang lagi hebat semalam, makcik daripada mana? Tahu tanya ke ada sini makcik tu? Dia tanya pada saya tentang isu dia anak angkat. Dia anak angkat. Lepas tu ayah dia kahwin dengan seorang janda. Janda ni ada anak. 2 orang anak perempuan. Jadi waktu tak ada anak, dia ambil makcik ni sebagai anak angkat. Waktu dia dah kahwin dengan janda tadi. Jadi isu yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, mak kepada ayah dia, mak kepada ayah angkat